Kembali bersiaran di Malaysia hari ini, bak kata rakan pengacara saya, Fetri dan juga Fariha. Kita akan bercakap mengenai pendidikan tenaga baharu dan kecekapan tenaga untuk memupuk kesedaran khasnya budaya kelestarian di sekolah. Dan untuk bercakap mengenai intipati ini, bersama saya iaitu di sebelah kanan, Profesor Dato' Omar Osman selaku Naib Chancellor USM. Kali kedua kita bersua. Kali kedua, insya-Allah. Dan dan di sebelah sana itu Profesor Haslan Abu Hassan, Pengarah Pusat Pendidikan, Latihan dan Pendidikan Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau SITRI. Terima kasih, selamat datang ke Malaysia hari ini. Jadi saya nak bersama dengan Prof dahulu Datuk. Prof, secara totalnya kalau kita lihat bagaimana kesedaran ataupun kepentingannya tenaga diperbaharui itu sendiri, Prof, dalam konteks masyarakat kini. Kalau kita tengok 1 Januari lalu tarif sudah pun dinaikkan 15%. Tetapi bagaimana Prof melihat kepentingannya tenaga diperbaharui itu sendiri? Tenaga diperbaharui ini penting sebab negara hendak menjamin keselamatan tenaga. Jadi tenaga kalau tidak mempunyai keselamatan, jadi dia boleh menggugat dari segi kualiti kehidupan. Maksudnya kos akan meningkatlah. Jadi dari segi amalan kecekapan tenaga ni, kita punya masyarakat, dia punya kesedaran itu masih kurang memuaskan. Kita lihat bahawa masih wujud amalan-amalan membazirkan tenaga elektrik. Jadi ini yang kita nak cuba elakkan. Kerana kalau kita mengamalkan amalan-amalan kecekapan tenaga, kita akan dapati bahawa tanpa disangka bahawa kita boleh menjimatkan kos tenaga. Jadi ini yang kita cuba nak beri maklumat, wujudkan kesedaran kepada masyarakat di Malaysia supaya meningkatkan dia punya kesedaran tentang amalan-amalan terbaik kecekapan tenaga. Dan kerajaan juga banyak memberi insentif sebenarnya kalau kita mengamalkan kecekapan tenaga. Dan ini pasti akan menjamin keselamatan tenaga negara kita bagi masa hadapan. Datuk, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kalau kita tengok kecekapan tenaga boleh diperbaharui secara akademik ataupun akademianya, memang istilah-istilah yang agak berat untuk kita masuk ke dalam diri kita. Tetapi secara totalnya, secara keseluruhannya, apa istilah-istilah ini sememangnya berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Memang penting. Jadi selaku mereka yang pemain dalam industri akademik ini sendiri, bagaimana peranan USM untuk menyedarkan masyarakat, ini bukan main-main. Ini satu benda yang serius, walaupun dari segi dasarnya memang berat istilah itu, Datuk. Kalau boleh komen sedikit. USM sekarang ini sedang mempelopori 3 tunggak dalam bagaimana kita berfungsi sebagai satu institusi ilmu. Kita tak panggil dah menara ilmu, kita panggil institusi ilmu. Pertama, akademik, menghasilkan graduan yang sesuai untuk pasaran kerja, untuk pembangunan negara. Kedua, pendidikan yang boleh memberikan balik bagaimana kita membawa pelajar-pelajar ke tahap yang lebih tinggi dari hasil pendidikan. Yang ketiga, bagaimana kita membantu masyarakat untuk pendidikan. Tenaga dan masalah tenaga ini akan menjadi satu perkara yang penting pada masa hadapan. Kalau rakyat tidak faham bagaimana misalnya keluar dari rumah tutuplah lampu, itu akan, kalau semua orang buat, bila tutup lampu tak pasang 24 jam misalnya, ada orang pasang lampu 24 jam di rumah, kerana dia pakai curtain the whole house, seluruh rumah pakai curtain. Lepas tu dia kena nyalakan lampu macam di dalam studio ni lah. Jadi lampu itu akan menggunakan tenaga. Bermula dari individu. Jadi apa yang dibuat oleh SITRI dan juga Kementerian Tenaga ialah bagaimana sampai kepada individu, bermula di sekolah. Dan di sekolah itu kita akan memastikan bahawa guru dan juga pelajar faham bagaimana kita menjimatkan tenaga. Itu salah satu daripada peranan SITRI yang dikendalikan oleh Prof Haslan. Kita akan tanyakan dengan lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita nak saksikan satu bingkisan juga mengenai sekolah, bagaimana diterapkan kempen jimat tenaga. Bermula lebih mudah panggil jimat. Sebab kalau cekap ni orang tak faham kan. Istilah akademik tu kadang-kadang. Okey. So kempen jimat tenaga di sekolah, salah satu sekolah menengah kebangsaan Cyberjaya. Kita saksikan dulu. Elektrik dan air merupakan sumber tenaga utama yang digunakan oleh kita semua, terutama di rumah, pejabat dan sekolah.
Penjimatan penggunaan sumber tenaga adalah penting, terutamanya bagi pihak sekolah yang banyak menggunakan elektrik, khususnya di dalam kelas, makmal, bengkel dan sebagainya. Bagi memupuk amalan penjimatan tenaga, Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya telah mengadakan program kempen jimat tenaga. Ia dilakukan dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia USM di bawah Pusat Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan Tenaga Boleh Baharu dan Kecekapan SITRI. Kami mendapat tawaran daripada USM lah yang mengatakan masa tu ditawarkan 2 cikgu bersama 4 pelajar lah. Masa tu memang dia ada bengkel. Siap bengkel, dia menerangkan apa itu jimat tenaga, apa yang inovasi yang boleh dibuat, penggunaan lampu lah. Pada mulanya dia memang agak payah lah sebab kami melibatkan semua pelajar. Okey, tapi orang kata bila nak terapkan nilai tu kita kena cuba perlahan-lahan, step by step lah. So mula-mula sekali memang saya melantik adik AJK lah supaya dapat membantu cikgu menjalankan lah. Yang lebih penting sebenarnya yang melibatkan sekolah adalah earth hour lah. Kami menjalankan earth hour daripada pukul 7.30, 8.30. Memang kalau boleh galakkan tidak membuka kipas ataupun lampu lah, kecuali waktu yang tak mengizinkan lah, hujan atau mendung. Kempen yang bermula pada Mac tahun lalu mendapat kerjasama daripada 18 pelajar tingkatan 5 dan 4 yang bertanggungjawab menjalankan misi kempen kesedaran ini. Dari proses awal pembentangan kertas kerja sehinggalah rekaan maskot, kesemuanya diusahakan oleh para pelajar. Bukan saya saja tapi saya dan juga kawan-kawan perlu menjalankan satu kempen di sekolah ni, iaitu dinamakan sebagai kempen jimat tenaga. Dalam kempen ni kami buat macam-macam aktiviti untuk memberi kesedaran kepada pihak sekolah, bukan sahaja pelajar tetapi pentadbir, guru-guru sehingga ke pengawal guide sekali, pengawal keselamatan sekali. Kami ingin menekankan tentang kepentingan menjaga bumi kita dengan cara menjimatkan tenaga. Di antaranya pada setiap pagi perhimpunan kami akan adakan kuis selama 5 minit tentang penjimatan tenaga. Jadi sesiapa yang dapat menjawab soalan tersebut akan diberi hadiah sebagai imbuhan lah untuk mereka dapat menguatkan lagi semangat mereka untuk menjalankan aktiviti ini. Saya berasa bangga sebab boleh ni lah, diri ni macam terikut sekali. Lepas tu selalunya dulu saya macam pemalas, sejak ikut kempen ni saya pun dah sedar tentang bumi dan nak musnah semua. Ternyata usaha pihak sekolah melestarikan nilai-nilai murni penjimatan tenaga elektrik mendapat hasil yang positif. Jimat tenaga ini penting. Kita boleh banyak save lah, terutamanya tentang bil elektrik, ya, bil air dan sebagainya lah. Selepas kempen itu dilaksanakan, kita dapati pelajar-pelajar lebih bertanggungjawab untuk menjaga harta-harta sekolah lah yang mereka gunakan. Banyak kesan positifnya, ya. Contohnya dalam tahun 2013, kerana kita dalam kempen jimat tenaga, kita jimat elektrik, jaga kebersihan tandas, Cyberjaya dapat tempat yang ketiga untuk pertandingan tandas bersih di daerah Sepang dan mendapat 5 bintang bagi pertandingan tandas awam di daerah Sepang. Dan bil elektrik kami pun berkurangan. Itu dibuktikan. Ada sampai 1,000 sebulan kita berkurangan. Program seumpama ini seharusnya diteruskan dari masa ke semasa bagi memupuk kesedaran akan pentingnya penjimatan tenaga elektrik mahupun air dalam usaha memelihara alam sekitar. Itu dia. Apa yang menarik perhatian saya, bil elektrik itu dapat dikurangkan. Jadi Prof, bagaimana peranan SITRI dapat dimainkan di situ, penubuhannya dan sebagainya, Prof? Kita mewujudkan aktiviti-aktiviti bukan saja di sekolah, tetapi juga kepada institusi pendidikan tinggi yang lain. Saya beri contoh, ya, kita buat program kecekapan tenaga dengan Institut Pendidikan Guru. Kita dapati bahawa penjimatan boleh mencapai ke 40% penjimatan bil tenaga elektrik. Dan kita fokus kepada IPG, Institut Pendidikan Guru, sebab kita tahu bahawa guru-guru nanti akan keluar bekerja di sekolah dan dia akan memindahkan ilmu itu kepada guru-guru yang lain dan juga kepada anak-anak di sekolah tersebutlah. Jadi amalan kecekapan tenaga ini satu benda yang mudah dilaksanakan. Kita ada 3 peringkat, iaitu zero cost,
tanpa melibatkan kos, kemudian kita ada kos rendah, kemudian kita ada kos sederhana dan kos yang tinggi. Yang tanpa melibatkan kos ini ialah amalan-amalan terbaik kecekapan tenaga. Dan kita hendakkan generasi pada masa hadapan peka dengan kecekapan tenaga ini supaya kita tidak menjadi satu negara yang dibebankan dengan di mana kita hendak mendapatkan tenaga kita yang seterusnya. Itu sebab tenaga yang boleh baru ini menjadi sumber tenaga yang kelima. Selain daripada gas, hidro, arang batu dan juga petroleum sebagai sumber untuk menjanakan tenaga, tenaga boleh baru ini ialah sumber tenaga yang kelima. Jadi selain daripada kecekapan tenaga, kita masukkan unsur tenaga boleh baru supaya anak-anak ini faham bahawa kita ada sumber tenaga yang lain. Bukan rigid kepada sumber yang sedia ada. Yang sedia ada saja. Sebab yang sedia ada itu ialah akan habis. Akan habis. Dia akan tamat. Dan kita akan dapati bahawa bila dia tamat atau kekurangan, kos akan meningkat. Dan sekarang ini kita akan menjadi tak lama lagi pengimport sumber tenaga. Dari segi bengkel yang diadakan di sekolah-sekolah juga, bagaimana penerapan input dan juga feedback yang diberikan sendiri, kalau Prof dapat kongsi? Selalunya bila kita laksanakan bengkel di sekolah, kita buat soal selidik dahulu. Kita ada sebelum kita buat aktiviti, kita berikan soal selidik, kita tanya apa dia tahap ilmu mereka tentang kecekapan tenaga, kecekapan tenaga dan juga tenaga boleh dibaharu. Kemudian kita laksanakan aktiviti, kita bagi penerangan, kita bagi mereka melakukan aktiviti hands on. Lepas itu, selepas habis, kita berikan soalan kembali, post survey, dan kita tanya dan kita dapati bahawa di kalangan guru dan juga di kalangan anak-anak itu, dia punya ilmu itu meningkat dari segi kecekapan tenaga dan tenaga boleh baru. Jadi dari situ kita haraplah dia akan mengamalkan berterusan bukan saja di sekolah dan juga kembali ke rumah. Jadi kalau kita ambil kira bahawa satu isi rumah itu ada 4 orang. Seorang anak balik, dia akan memberitahu kepada 4 orang dalam ahli keluarga saja. Jadi ilmu itu berkembang. Kesedaran itu berkembang bagi kecekapan tenaga dan kita harap akan merangkumi semua masyarakat di seluruh Malaysia. Saya nak bertanyakan kepada Datuk mengenai satu isu, iaitu mengenai dasar yang telah pun cukup cantiklah boleh dilaksanakan. Kalau kita tengok semalam, dasar Automotive National NAP 2014 juga turut menerapkan ataupun fokus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara hub kenderaan cekap tenaga. Tetapi Datuk, bagaimana pula dari segi implementasi itu? Sejauh mana Datuk melihat, Datuk Seri, kepuasan Datuk Seri bagaimana? Saya sebagai satu ketua institusi melihat bahawa dasar-dasar ni Malaysia dan juga institusi kita memang pandai dan bijak untuk menghasilkan dasar. Tapi merealisasikan implementasi perlu ada ramai champion, juara kecil di sekolah ni, yang pelajar ni ialah orang-orang yang akan pastikan bahawa implementasi itu tidak hanya bergantung kepada sistem penyampaian kerajaan, tetapi bagaimana kita mengupayakan, memperkasakan, memberi tanggungjawab. Adakah itu berlaku ketika ini? Kita kena bekerja dengan lebih lagi. Bukan di tahap memuaskan lah. Tahap yang boleh dipertingkatkan. Dan USM committed lah kepada perkara ni. Pentingnya. Okey, baik, terima kasih kepada Datuk dan juga Prof sudah bersama kami. Dan kita sebenarnya ada bawakan bas daripada USM juga dikabarkan. Ini dah lama C3 ini telah dirujukkan daripada awal tahun 2000 dan memang fokus kepada bagaimana mendidik dan melatih. Dan bas juga didirikan satu daripada elemen pendidikan. Ada bas, ada van. So hari ini kita bawa bas. Apa yang unik bas ni? Dia menunjukkan aplikasi-aplikasi dan produk-produk yang boleh digunakan untuk penjimatan lagi dekat dengan pelajar dan sebagainya lah. Pembelajaran secara dekat ini lagi penting mudah kepada pelajar, dia mudah faham. Baiklah, kita nak lebih dekat Datuk dengan Prof dengan bas yang Datuk katakan tadi sebagai satu elemen untuk aspek pendidikan. Kita akan bersama rakan setugas Fetri yang kini sudah pun berada di dalam bas ataupun hadapan bas. Di hadapan bas, silakan Fetri. Okey, baik. Kita sekarang ni berada di luar dengan bas yang membawa satu tema kelestarian untuk hari esok. Dan yang paling unik, kita mulakan dengan demonstrasi bagaimana bas ini sebenarnya digerakkan oleh bukan minyak petrol tapi minyak masak ataupun diutara sebagai minyak nyok. Sikit demonstrasi di mana berapa liter akan digunakan sebagai bahan utama untuk menggerakkan
tenaga bakar bagi bas ini, juga kerana mereka mempraktiskan konsep mengamalkan sesuatu yang betul-betul praktikal dan juga sesuai dengan apa yang dibawakan untuk kecekapan tenaga dan juga kelestarian pada hari esok. Ini bas yang berfungsi pada setiap masa untuk memberikan pemahaman kepada orang ramai yang menjemput pihak USM Kasia dalam usaha untuk memberikan pemahaman mendalam berkaitan dengan cekap tenaga dan teknologi hijau bagi kelestarian yang berpanjangan. Saya nak bersama dengan Cik Badrul Hisham Muhammad Nawawi yang merupakan Sekretariat bagi Pusat Pendidikan, Latihan dan juga Penyelidikan Tenaga, Kecekapan Tenaga dan juga Teknologi Hijau di atas bas. Silakan. Okey, dah pun bersama dengan Cik Badrul Hisham. Yang kita sedari bahawa kita mempamerkan tentang teknologi hijau, cekap tenaga. Bermula dengan tadi menggunakan minyak masak dan sebagainya. Okey, bas ini bergerak ke lokasi mana? Mungkin dapat Cik Badrul Hisham terangkan. Terima kasih, Menteri. Pertama kali, ini adalah unit pameran bergerak teknologi hijau. Salah satu komponen penting di dalam C3 lah. Di dalam C3 untuk mempromosi tenaga baru dan kecekapan tenaga. Okey, bas ini menjalankan pameran berdasarkan permintaan dan tapi kumpulan sasar kita kepada pelajar sekolah dan juga masyarakat lah. Ya, sesuai dengan konsepnya mereka belajar sains dan ini untuk mempermudahkan pemahaman. Teknologi hijau. Teknologi hijau design. Contohnya kalau kita tengok di dalam bas ini ada kios-kios mengenai tenaga boleh baru dan kecekapan tenaga di mana contohnya ini adalah rumah pintar, bagaimana wind turbine dan solar berjalan elektrisiti yang pelajar dan betul-betul informatif dan pelajar-pelajar boleh bermain dan secara lebih hands-on kepada eksperimen seperti inilah. Kita ada konsep fun learning ke? Yes. Dalam bas ini? Ya, betul. Dalam di samping berinteraksi dan bermain dengan eksperimen ini, pelajar-pelajar juga dapat berfikir secara lebih interaktif dan sebagainya. Okey, baik. Biasanya kalau dia membawa pelajar untuk belajar dalam bas, apa biasanya persoalan dan dapatan yang diperoleh daripada pihak C3 sendiri untuk mendapatkan maklumat? Okey, pertama sekali ialah kita melihat kanak-kanak ini gembira, enjoy di dalam mempelajari benda-benda yang baru dalam bas inilah. Kerana sebagai contoh, macam saya katakan tadi bahawa ini bercorak interaktif. Pelajar bermain dan belajar dan dibekalkan segala informasi yang tentang tenaga boleh baru, dah kan untuk hijau lah. Dan saya pasti bahawa kalau mereka masuk ke dalam bas ini, bukannya mereka meroka sendiri, ada juga mungkinlah sebagai katakan pegawai memberikan penerangan kepada mereka. Okey. Mengikut program yang kita jalankan, kita akan sediakan fasilitator untuk membantu pelajar untuk menjalankan eksperimen di dalam bas inilah supaya maklumat yang dibekalkan itu lebih tepat dan pelajar dapat menggunakannya di sekolah dan sebagainya. Cik Badrul, mungkin maklumat ini dipermudahkan pemahaman mereka, disimplify supaya dengan mungkin ada pelajar yang berusia sekolah rendah untuk memudahkan pemahaman betul. Bagus soalan tu kerana informasi yang dibekalkan ini boleh memberi maklumat dalam pelbagai level pengunjung yang datang. Kerana dia ada unsur-unsur kalau dekat sekolah dia ada informasi tentang sekolah dan begitu dengan publik dan sebagainya lah. Jadi saya rasa dia mencakupi segala level atau taraf pengunjung di dalam bas ini. Okey. Baik. Dan tadi kita perhatikan tentang tenaga solar yang mereka juga boleh praktiskan. Mungkin yang kedua ini. Ini adalah tenaga ombak. Contohnya bagaimana tenaga ombak di jana. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana elektrisiti di jana daripada pergerakan air lah sebagai contoh. Dan pelajar-pelajar akan bermain ini dan mengukur sendiri berapa kuasa yang dihasilkan. Okey, dan juga mudah untuk guru lah kerana dia diberikan pemahaman apa yang boleh pelajar lakukan, jadi mereka hanya mempraktiskan seperti makmal bergerak. Betul. Itu konsep yang kita nak tunjukkan sebenarnya. Kerana masyarakat kita ni ada benda yang tidak sampai kepada kawasan-kawasan pedalaman khususnya, bas ini akan pergi ke sekolah-sekolah di pedalaman untuk menjalankan pameran dan pelajar datang untuk bermain dan belajar secara orang kata pengalaman terus kepada kios-kios ini. Saya lihat ini sebagai satu integrasi antara kelas sains
dan juga kita ada maklumat tambahan ya tentang apa yang mereka pelajari. Teknologi hijau dan teknologi hijau khasnya tenaga boleh baru dan kecekapan tenaga lah. Okey. Sekali mungkin dapat diberikan pesanan kepada bakal guru dan juga mungkin sesiapa saja pelajar bagaimana mereka dapat praktiskan teknologi hijau ni. Mungkin mereka dah dapat ilmu di sini tapi untuk praktiskan di rumah tu macam mana? Okey. Ada beberapa kaedah yang C3 boleh bantu. Pertama melalui website C3, yang kedua beberapa alat-alat manual, buku-buku dan sebagainya yang kita bekalkan kepada pelajar. Dan yang ketiga ialah C3 juga ada pertandingan-pertandingan tenaga boleh baru yang dijalankan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Tenaga. Dan itu adalah kesinambungan dari apa yang dia belajar daripada unit pemain bergerak ini. Ya, dan juga mungkin harapan Cik Barul melihat mewakili pihak C3 pelibatan dengan pihak industri yang mungkin dapat menyumbang sesuatu yang baru, memperkayakan lagi pemahaman Itu memang menjadi hasrat C3 supaya dapat kita berganding bahu dengan pihak industri khasnya dalam mempromosikan teknologi hijau ini, kerana kita merasakan bahawa agensi pihak industri ini memainkan peranan yang penting dalam menyedarkan masyarakat tentang teknologi hijau dan sebagainya lah. Mungkin banyak seperti R&D dapat diusahakan antara pihak USM dan juga pihak industri. Terima kasih kepada Cik Barul Hijam sebagai Ketua Sekretariat untuk C3 memberikan pelbagai pemahaman yang mendalam ya. Dan ini satu inovasi kerana inovasi ini sentiasa bergerak di samping kita memberikan pemahaman yang tepat dan juga komprehensif berkaitan dengan teknologi hijau. Baik, tadi saya dah cuba yang Cik Barul dah demonstrasikan yang dua. Yang ni pula seperti kincir angin ya. Okey. Ini tekan pelajar akan mengubah bilah itu untuk menguji kekuatan angin itulah. Jadi bila dia ubah dan dia tengok kelajuan dia berapa. Jadi untuk menerima angin dan sebagainya lah. Ya, okey, baik, kalau anda ingin berminat boleh hubungi pihak C3 USM ataupun kita berkunjung ke USM Kampus Sejahtera untuk melihat tentang teknologi hijau yang dilestarikan di Kampus Sejahtera. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan ilmu yang pelbagai. Kita berehat seketika.